akan sedekahkan 1,000 sebulan. Orang yang pernah sedekah, dia memang kaya, dia jutawan, dia pernah bagi 1 juta ringgit sedekah, dan pada hari kiamat dia nampak sedekahnya diterima oleh Allah, sebab dia memang ikhlas. Masa dia sedekah 1 juta tu siapa pun tak tahu, tak ambil gambar pun pegang cek besar pintu tu, tak. Dia sorok pula, dia tak bubuh dekat media sosial gambar dia sedekah 1 juta, siapa pun tak tahu, dia sorok-sorok. Allah terima pada hari kiamat. Tetapi masa dia nampak pahala sedekah dia, pada hari itu dia menyesal. Dia kata, kalaulah aku tahu hebatnya pahala sedekah ini, sampai nampak begini sekali hebatnya, pasti aku akan sedekahkan seluruh harta kekayaan aku. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka di antara sebab adab-adab yang lain itu disebutkan dalam kitab-kitab yang saya sebutkan nama di awal tadi. Apa dia? Iaitu hendaklah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang terjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Hendaklah engkau duduk hampir dengan gurumu. Sebab itulah ustaz panggil duduk dekat-dekat, jangan duduk belakang-belakang. Kesian kuliah maghrib, tiap-tiap malam tengok melengkong kot dinding. Depan ustaz yang mengajar tu penuh dengan jin Islam. Sangka baik kan? Ustaz tu macam bercakap sorang-sorang. Kesian. Malam esok dia jadi balik, depan kosong balik. Malam ni pasal tak berani, pasal Ustaz Muhammad James nampak macam cengih sikit. Taklah cengih sangat kan, tapi saya bernekat ke mana sahaja masjid surau yang saya pergi kuliah, saya mengajar, saya akan memertabatkan kembali maruah majlis ilmu. Pedulilah orang tak suka dan tak panggil dah. Oleh sebab saya dah tak terima bayaran sagu hati ceramah, bila orang tak panggil, lagilah saya seronok, betul? Nak mai tadi dengan jalan jam punya teruk, daripada Ipoh sampai sini jam. West bawa keluar kok Bukit Merah, lalu jalan lama. Kan? Dahlah tak bayar. Minta homestay, mula-mula ada penginapan tak? Abang Hakim jawab tak ada. Saya kata tak apa, kita balik malam ni. Lepas tu Abang Hakim abang balik, masjid kata ada. Tak ada pun tak apa, aku balik, tak kisah Gurau Abang Hakim. Abang Hakim ni anak murid dan sahabat baik saya. Masya Allah, Tok Guru Tomoy. Kan? Luangkan masa. Tak boleh infak duit, infak seminggu sekali percuma mengajar anak-anak ni tomoy. Habaq kat Tuan Haji. Itu sebagai sedekah. Kan, ilmu tomoy tu jangan duk simpan seorang-seorang. Bagi handuh depa ni betul-betul. Kan? Boleh Tuan Haji suruh dia mengajar, dia minta duit, Tuan Haji abang dekat saya. Kan? Orang kampung semua, pihak masjid jadikan madrasah tahfiz dekat kawasan kita ni sebagai anak angkat Korea. Pergi offer dekat madrasah, apa benda perlu khidmat, kami orang kampung kami akan bantu. Bumbung bocok, kami ada kontraktor yang boleh bantu buat. Jangan pergi hantar quotation pula. Pergi hantar sebut harga kat madrasah kan. Khidmat, bagi, tolong, gotong royong, kita nak bangunkan. Ini ni anak-anak syurga ni yang menjadi asbab barakah bumi Kuala Ketil ni. Betul? Yang kita tak perasan selama hari ni. Kita nampak wujudnya madrasah tahfiz ni, kita nampak macam wujudnya sekolah-sekolah biasa. Tak. Hadis sahih, malaikat berterbangan untuk menebarkan sayap mereka, mencari di mana ada majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Pasti dan pasti setiap hari malaikat akan duduk di madrasah-madrasah tahfiz mendoakan anak-anak ini, yang doa itu terus tempiasnya terkena seluruh ahli karyah di Kuala Ketil ni. Betul?
Asbab mereka malaikat selalu duduk di bumi Kuala Ketil ni kerana apa? Wujudnya madrasah ni. Allahu Akbar ya Karim. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, maka disiplin dan ada adab dan adab menuntut ilmu ini untuk apa? Untuk kita menarik magnet. Kita ni ibarat magnet, majlis ilmu ni ibarat magnet, anak-anak ni ibarat magnet yang menarik barakah, menarik rahmat Allah, menarik nusrah, iaitu bantuan Allah. Jangan cakap sombong. Oh, kita ni, tempat kita ni alhamdulillah tak kena banjir pasal tempat ni tinggi. Tuhan kalau dia nak bagi hang duduk tinggi mana pun tenggelam. Betul? Jangan sombong. Oh, kita ni tak kena banjir pasal apa? Kita tempat tinggi. Tak, bukan sebab tempat kita tinggi, tapi sebab Allah masih jaga wujudnya anak-anak ni di sini, wujudnya barakah dan rahmat serta bantuan Allah dengan wujudnya mereka di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan katanya dalam kitab itu lagi, katanya, dan jangan sekali-kali engkau membandingkan kata gurumu dengan guru yang lain. Jangan suka banding-banding cakap guru. Ustaz, saya ada soalan. Saya dengar Ustaz Azhar Idrus berkata begini. Apa pandangan Ustaz? Ini namanya tak ada adab. Nak tanya dalam secara umum, tak perlu sebut nama ustaz tu. Kata, ustaz, saya nak tanya apa hukum ini gini-gini. Tak perlu ustaz ni kata. Kalau ustaz yang duduk depan ni, dia Ustaz Muhammad James ni, dia melatah dan tersilap cakap, dia sebut pula benda-benda yang tak sepatut dia sebut dalam bentuk mengumpat ustaz yang kita sebut tadi. Ustaz kata lagu ni, ustaz semalam kata lagu lain. Ustaz tu bukannya reti macam saya. Kan? Pasal apa? Yang jadi batu api siapa? Kita lah. Kita yang mari mengaji ni jangan jadi batu api dalam majlis ilmu. Faham tak? Ustaz cerita lain, ustaz tu cerita lain. Nak tanya-tanya tak payah sebut ustaz tu ustaz ni. Faham tak ni? Tanya terus. Tapi ustaz tu kata, tak, ustaz tu mengaji mana? Dia mula kan. Pasal apa jadi mengumpat? Ustaz yang duduk depan ni jadi mengumpat ustaz lain. Pasal apa? Pasal mulut kita tadilah. Sebab tu dia kata, jangan kau membanding-bandingkan kata seorang guru dengan guru yang lain. Nak tanya-tanya cara umum. Tanya terus, tak payah sebut ustaz tu kata, ustaz ni kata. Kemudian dia kata lagi, jangan engkau mengisyaratkan ketika dalam majlis ilmu itu seolah-olah engkau lebih pandai daripada guru yang mengajar, kan? Maka memahami perkataan tersebut. Sebab tu di Nusantara ni di antara adab para murid dengan guru, kalau kami di ma'had, di madrasah, di pondok, kalau tok guru ada dengan kami tak pakai serban. Sebab apa? Tak nak nampak hampir setaraf dengan guru yang mengajar. Tetapi ada guru-guru di Nusantara ni yang dia suka anak-anak murid pakai serban. Sebab apa? Sebab memakai serban itu syiar. Masya Allah. Azan dulu ke apa? Teruskan. Boleh teruskan, tapi selambat mana pun ustaz habis kejap lagi, jangan buang syiar azan, jangan gugurkan syiar azan. Azan itu syiar. Pihak masjid tidak ada autoriti untuk gugurkan sunnah azan itu. Satu Malaysia gugurkan sunnah azan hanya dengan alasan ustaz habis kuliah lambat. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah Manua, ini musibah yang sangat besar. Satu negara yang ada kuliah maghrib, yang ustaz-ustaznya habis lambat, Dajjal tak keluar lagi. Dajjal belum keluar,
Kalau ada riwayat sebut bila Dajjal keluar nanti azan dah tak kedengaran dah. Ni Dajjal belum keluar, hanya ustaz-ustaz habis keluar lambat dah tak azan dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan. Betul? Maka azan, kalau Ustaz Muhammad James habis pukul 10 malam ni azan, walaupun tak gunakan mikrofon, tetap azan, betul? Tak semestinya azan pakai mikrofon, betul? Pengurusi masjid apa? Dan semua tak mengaku, kan? Kalau mengaku sekejap lagi dia kata kena pangkah lah tu juga, kan? Siapa pengurusi masjid? Pengurusi. Ustaz Anwar. Siaplah Ustaz Anwar malam ni, kan? Tidak ada siapa Bilal. Bilal masjid siapa? Bilal mana? Tak ada. Bilal menyorok. Ada? Belakang. Bilal belakang. Ustaz Anwar juga Bilal melampau. Ni Tok Bilal, dengar elok-elok. Nabi SAW kata orang yang paling berkuasa di atas azan adalah muazzin. Maka Tok Bilal paling kuasa. Ustaz yang mengajak, dia kata tak apa, komat terus, minta maaf Ustaz tak ada autoriti. Nabi kata saya paling berkuasa, maka saya nak azan sebab saya nak jaga syiar azan. Walau minta maaf Ustaz, betul tak Ustaz? Cakap elok-elok dekat Ustaz tu. Pengurusi pula sokong, tak apalah Tok Bilal, dengar cakap Ustaz minta maaf tuan pengurusi, saya dengan tuan pengurusi dalam berazan saya lebih berkuasa. Itu kata Nabi SAW. Imam pula tak puas hati, dengarlah cakap Ustaz dengan cakap pengurusi, minta maaf, siapa pun tak ada autoriti dan kuasa dalam azan melainkan saya. Nabi SAW kata yang paling berkuasa ke atas azan adalah muazzin. Maka kalian kena ikut arahan saya. Berani tak Tok Bilal? Kena berani. Nabi bagi full authority, jangan tinggal syiar azan. Dan yang paling berkuasa ke atas iqamah adalah imam. Tok Bilal nak azan, imam kata sabar, tunggu, wajib tunggu. Pasal apa? Imam Bilal paling berkuasa ke atas azan, tapi imam berkuasa ke atas qomat. Nak qomat kena tunggu arahan imam. Maka jangan tinggalkan sunnah azan. Walaupun azan tak pakai mikrofon, tetap azan. Kalau pukul 10 malam pakai mikrofon, takut apa? Konon orang Kedah pendekak lah, Kuala Ketil, Panglima, berantai lah apa semua, nak azan pukul 10 pun takut. La ilaha illallah. Kan depa kata Kuala Ketil tu ada satu tok guru Tomoy yang anak dia pernah jadi Johan Tomoy. Nak azan takut sembang, kan? Awak Ustaz Anwar takut malam ni pukul 10 azan pakai mikrofon orang pergi serang rumah. Ustaz, keluar je. Dia kata sudah ni Ustaz Jim punya pasal, kan? Pasal apa azan pukul 10? Pasal apa azan pukul 10? Saya nak tanya. Oh, kami tadi masa 8.30 tadi masuk waktu, memang kami nak azan. Habis tu awak tak azan? Sebab kami tunggu encik tak mari-mari. Kami tunggu tuan tadi. Kami tunggu tuan, tunggu sampai pukul 10 baru kami azan. Tuan lah salah, pasal apa tuan tak mai? Kami tunggu tuan tadi. Tak percaya tanya orang masjid semua. Ajak pakai ayat tu je. Tak payah tak usah duk Nabi bersabda, Allah berfirman, tak payah orang jenis lagu tu tak usah duk buang karan. Kan? Habaq ke dia, kami tunggu tuan lah tadi, pasal apa tuan tak mai? Kan? Tuan punya pasal azan lambat hari ni, tuan tahu tak? Berani tak? Kalau masa dia serang tu, kalau tak berani, telefon Abah Hakim. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, maka jangan kita menyalahi ataupun menunjukkan isyarat seolah kita lebih pandai daripada guru kita. Ada kan, ada kes dia datang, dia nak bertanya soalan, bukan dengan sebab dia nak tahu, tapi dia bertanya tu sebab dia nak test ustaz yang mengajak malam tu. Dengar kata ustaz ni hebat sangat. Pun jenis tu ada. Orang yang bertanya ni ada 3 jenis. Jenis yang pertama, dia memang tak tahu dan dia nak tahu. Jenis yang kedua, dia dah tahu
tapi dia tolong tanya untuk kawan yang tak tahu. Kawan nak tanya malu, hang tolong tanya Ustaz. Dia tengok muka kawan tu nampak bodoh sangat, dia katakan. Contoh kan. Lalu dia tolong tanya untuk kawan dia. Jenis yang ketiga, hak ni tadi, dia memang dah tahu, dia tanya pasal apa saja, nak test ustaz yang mengajar. Hak ni jenis biadab dan kurang ajar. Faham tak? Saya pernah kena. Lepas dia tanya soalan, dia pandang kawan sebelah, dia kata kita tengok dulu jawab, tak boleh jawab. Kurang ajar tak kurang ajar kan? Tapi hang kena getah lah malam tu, pasal kita kenai hak jenis tanya kurang ajar ni, kita kenai body language dia, kita kenai kan, gaya bahasa tanya pun kita kenai. Nah, dia tanya, Ustaz, macam mana nak cari Allah? Saya kata, mengajilah tauhid sifat 20. Oh, itu mengaji, dia kata. Saya tanyalah ni, macam mana nak cari Allah? Saya tanya balik, Tuan Haji nak cari Allah lagu mana? Cari Allah ni macam buah nyok. Dia pula jadi ustaz malam tu. Dia pula hurai dekat saya. Dia kata cari Allah ni ustaz macam buah nyok. Buah nyok tu, bila kita tengok buah nyok tu, kita kena kaji apa ada di sebalik sabut dia. Lalu kita koyak buah nyok tu, rupa-rupanya ada tempurung. Kita tengok tempurung tu, kita kena fikir lagi, kaji apa ada di sebalik tempurung. Maka kita belah tempurung dia, dapat ayak dengan isi dia. Kita ambil isi dia, kita perah jadi santan. Kita tanya lagi, kaji lagi apa ada di sebalik santan. Di sebalik santan ada minyak. Kita kaji lagi apa ada sebalik minyak. Tai minyak, dia kata. Macam itulah cara mencari Allah. Dia pula hurai dekat saya dalam kuliah tu. Saya tanya dia balik, Tuan Haji dah jumpa Allah ke belum? Oh, dia kata belum lah lagi. Tuan Haji balik pergi cari nyok malam ni, Tuan Haji pergi belah, pergi koyak, Tuan Haji tengok jumpa tak jumpa Allah. Sebab saya nak bagi tahu dekat Tuan Haji, Allah bukan buah nyok. Nombor satu. Nombor satu, Allah bukan buah nyok. Jadi tak sama. Dia bukan semudah lagu tu kan. Lepas habis berapa minggu tu, saya pergi mengajak bulan depan tu pula. Dia tanya lagi soalan. Dia bukan nak mengaji, dia memang suka buat kurang ajar. Dia tanya, nak tanya ustaz, air apa, najis apa yang 7 lautan kalau kita samak najis tu takkan suci? Tu dia. Najis apa kalau kita samak dengan 7 lautan pun takkan suci? Saya kata, buat apa sampai 7 lautan? Nak suci ni 7 jirih je, jurih 7 kali je. Saya kata, 1 ayak tanah kalau Najim Mughalazah, 6 kali ayak mutlak. Tak payah sampai 7 lautan. Membazir itu saudara syaitan, Tuan Haji, saya kata kan? Maknanya ustaz tak tahu. Nampak tak? Dia memang mai bukan bertanya nak tahu, dia memang kurang ajar. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu tahu tak dia jawab apa? Dia jawab babi. Memanglah babi tu sangat 7 lautan. 1 planet punya ayak pun hang samak takkan bersih. Dia kata maknanya babi tu kalau kita cuci daging dia dengan 7 lautan pun tetap haram, tak boleh makan. Tu maksud dia. Hang tak payah abang lah, aku pun tahu kan. Itu bukan tanya nak mengaji, itu teka-teki. Itu bukan tanya nak mengaji, itu sebenarnya teka-teki. Saya tanya tuan-tuan, kalau saya bagi teka-teki, harimau apa yang bukan harimau? Harimau apa yang bukan harimau? Tak tahu. Tak tahu. Anak-anak tak tahu. Gambang harimau. Dia nampak harimau tapi dia bukan harimau, dia gambang saja. Itu teka-teki. Faham tak? Yang dia tanya tadi tu bukan menuntut ilmu nak tahu jawapan. Dia main teka-teki dengan ustaz. Saya pun boleh tosah kata babi, daging anjing pun hang basuh lagu mana pun tak sampai bila tak suci. Kan? Jadi elakkan buat kelaku seolah-olah kita ni lebih tahu daripada guru kita. Sebab tu tengok adab para sahabat radhiyallahu anhum dengan Rasulullah SAW. Kalau apa-apa benda yang Rasulullah SAW tanya, tahukah kamu
Tanya dekat sahabat, kamu tahu tak ni apa dia? Mereka akan beradab, mereka jawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kita hari ni dekat media sosial pun satu orang bubuh status tanya hukum dekat situ, macam-macam mazhab keluar dekat ruang komen tu, kan? Pakat jadi ulama mazhab belaka, tak reti buat cara tak reti, tak usah tunjuk pandai, pala tahu, kan? Jadi dia sebut lagi dalam kitab tersebut, dia kata apa? Di antara adab kita dengan guru, jangan sekali-kali kita duduk dalam keadaan menyalahi adab. Duduk melunjuk kaki dekat guru. Cuba bayangkan kalau ustaz yang mengajar pula angkat kaki bubuh atas meja ni. Masa ada dalam jemaah ni lunjuk kaki dekat guru angkat kaki ni, duduk angkat kaki buat atas meja ni. Apa perasaan kalian? Gila babi punya kurang ajar ustaz ni kan? Bukan kurang ajar sikit kan? Memang biadab gila ustaz ni. Oh, hampa duduk melunjuk kaki dekat ustaz tak apa. Ustaz angkat kaki duduk melunjuk atas meja ni, hampa kata kurang ajar. Faham tak ni? Jangan main-main. Buat ada ustaz yang jenis kepala otak 3 suku sikit, nampak melunjuk, dia pun pergi bubuh kaki atas meja. Hampa nak kata apa? Kan? Allahu Akbar ya Karim. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, sebab tu kenapa tadi saya suruh angkat Al-Quran yang dekat atas rehal tu, letak di atas. Ijma' ulama' dalam kitab Tibyan menyebut, ijma' ulama' Al-Quran ini wajib dimuliakan kalam Allah. Di saat Al-Quran tu atas, dan apa tu yang surah-surah dalam raga tu duduk, masa kita berdiri angkat takbir tu, bukankah Al-Quran tu dalam keadaan duduk bawah daripada paras kemaluan kita? Betul? Tergamak ke kita sampainya hati kita? Kita kalau orang hina ayat-ayat Allah, kita akan amuk, kita akan marah. Tapi dalam masa yang sama kita tak sedang, di saat kita letakkan ayat Quran tu rendah di tempat yang rendah, yang tak sepatutnya kita letak. Minta maaf cakap, ini kemuliaan adab. Soal adab, bukan soal jauh dekat, ambil pergi letak hujung jadi jauh. Tak, angkat bagi tinggi. Minta maaf kepada pengurusi AJK, Ustaz Muhammad James pandai-pandai pergi angkat bubuh atas tu. Pasal apa? Pasal saya tak tergamak nak berdiri tadi dalam keadaan ayat-ayat Al-Quran duduk di bawah paras kemaluan saya. Apatah lagi kalau saya diam tadi, saya nak duduk atas kerusi ni ke, Al-Quran duduk bawah punggung saya, minta maaf. Saya takkan tergamak, minta maaf. Sebab tu kalau orang nak marah-marah lah, kadang-kadang ada masjid surau saya singgah malam Jumaat, solat maghrib, mereka nak baca Yasin, dia bawa daripada poket tu, dia letak atas kapet tu, masa nak angkat takbir tu. Saya pergi ambil, saya angkat letak atas. Dia tegur saya, biar pergilah kat situ. Saya kata, pasal apa tak awak je menerak bawah ni? Saya kata geram juga kan. Minta maaf. Tergamaknya, sampainya hati kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ijma' ulama', sepakat ulama' tanpa khilaf, wajib memuliakan dan menghormati Al-Quran. Bahkan sebahagian pendapat ulama dalam mazhab kita Asy-Syafi'i menyebut melunjur kaki ke arah Al-Quran pun haram hukumnya. Masya Allah. Jadi apatah lagi yang kita lunjurkan kaki itu kepada para guru. Ya. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, begitu juga dengan guru-guru pun ada adabnya. Antara adab guru dengan murid apa dia? Jangan datang lewat daripada waktu yang dijanjikan. Tak apa, ustaz jangan risau, ustaz yang mengajar, ustaz yang ceramah, ustaz lambat pun mereka tunggu. Tak boleh. Itu adab. Guru menepati masa, itu adab. Jangan suruh murid saja jaga adab, guru tidak menjaga adab. Sebab saya yang ceramah, ikut suka hati saya nak sampai pukul berapa pun, tak boleh. Itu adab. Lagi apa adab guru dengan murid? Jangan malu sebut wallahu alam pada perkara yang guru tu memang tak tahu ataupun tak ingat. Jangan duk pi reka, kan?
Ada kes yang dia mereka jadi kelang kabut satu masjid. Nah, tapi tengoklah, takkan janganlah melampau. Kan, soalan senang-senang pun wallahu alam kan, jangan melampau sangat. Ustaz, solat fardu zuhur tu apa hukumnya? Wallahu alam. Melampau. Kan? Solat subuh wajib tak? Tak wajib. Solat subuh tak wajib pakai angkat kepala. Dia wajib bila masuk waktu. Sekarang ni waktu subuh dah masuk ke belum? Wajib tak solat subuh? Tak, sebab belum masuk waktu. Memang pun kena pancit tayar kereta lagi ustaz ni kan. Nah, itu teka-teki. Itu bukan nak mengajak, tu teka-teki. Nah, kemudian adab guru apa lagi? Jangan biarkan jangan biarkan perkara-perkara ataupun isi kandungan ilmu ni tergantung-gantung. Ada juga hak jenis tok guru. Kalau kami dulu tok guru ajaran sesat yang kita pernah tangkap dulu, dia anak murid rasa hebat pasal apa? Pasal dia suka buat soalan tergantung kan. Lepas tu siapa pun tak tahu, nak tahu pi cari, kalau tak tahu juga rahsia dia ada dengan saya, kepala otak hang kan. Dia suka buat teka-teki bagi tergantung, bagi anak murid. Ui, hebatnya tok guru kita kan. Dia bukan lagu tu. Agama ni dalam hadis sahih Nabi SAW kata, ilmu ini mesti jelas. Ilmu ni kena jelas. Kena jelas, jangan tergantung-gantung. Ini adab antara guru dengan murid. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, maka nak ceritanya, asbab daripada barakah dan rahmat Allah, nusrah atau pertolongan Allah datang kepada kita bermula daripada kita menjaga adab dalam majlis ilmu, supaya tidak binasa ilmu ni dengan sikap kita. Maka adab bagi kedua-duanya, guru dan murid pula, apa dia? Di antaranya jangan melakukan sesuatu yang boleh membinasakan ilmu. Di antaranya apa? Ketawa berdekah-dekah. Kan, berguling-guling ketawa. Rasulullah SAW ketawa juga, tapi nampak putih giginya tanpa dengar bunyi suaranya. Jadi ketawa ini antara sebab yang menghilangkan ilmu ataupun menyebabkan ilmu. Maka ilmu akan binasa dengan sebab lupa. Lupa tu sebab apa? Sebab banyak di antaranya banyak ketawa. Walaupun ada setengah orang kata banyak, kalau minum ayam ada semut pun cepat lupa juga. Kalau siapa yang tak boleh lupa kekasih lama, banyak makan semut, insya-Allah dia akan lupa kekasih dia. Sebab apa? Semut boleh bagi lupa. Betul. Boleh tulis petua tu, tulislah, jangan tak tulis kan. Petua nak bagi lupa kekasih lama, banyak makan semut. Jadi apa lagi di antara perkara yang akan menyebabkan binasanya ilmu? Afatul ilmi an-nisyan. Binasanya ilmu tu dengan sebab lupa. Apa lagi? Apabila banyak maksiat, mata kita melihat kepada yang haram, kepada yang maksiat, akan menyebabkan kita jadi lupa. Maka sebab itu, dalam satu peristiwa, apabila satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman beliau menjadi khalifah, beliau telah menghadiri satu majlis. Dalam majlis tersebut, salah seorang sahabat ni terlambat sampai. Sahabat ni, masa dia dalam perjalanan nak pergi ke majlis bersama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia nampak satu perempuan dan dia tengok perempuan tu dalam keadaan sangat mengkagumi perempuan tersebut sebab cantiknya perempuan tu. Maka bila dia sampai ke tempat dia nak dalam majlis dia bersama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, masa dia masuk je ke bilik tu, ke ruang tersebut, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, aku melihat zina, tanda zina mata pada salah seorang daripada kalian. Sahabat yang tadi tu terasa hati. Dia kata, apakah ada wahyu baru selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia maknanya dia petikaikan kata-kata Sayyidina Uthman sebab tak puas hati. Sayyidina Uthman ni kata kat aku ke pasal aku memang tengok perempuan tadi.
Bila dia masuk saja ke ruang tersebut, Sayyidina Osman kata, aku melihat tanda zina mata pada salah seorang daripada kamu. Lalu dia pertikaikan, dia kata ada wahyu baru ke selepas wafat Rasulullah.